kadang mengaji tak istiqamah. Kejap ada, kejap tak ada. Kejap ada, kejap tak ada. Dia semangat ni sekejap je, lepas tu kan hilang. Tahu mengaji ya. Baik. Besar kuat cabaran mengaji ni, besar cabaran dia. Kan? Nak istiqamah besar. Baik, kita mulakan kuliah malam ni dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-kiram was-sahabah rizam syallahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kau pergi dekat skrin kau besar. Okay. Baik, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadul do'al mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna sadaqal hadis kitabullah wa khairan hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa taala fi kitabil aziz ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulai yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Maksudnya hanya saja orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala itulah orang yang beriman dengan Allah dan juga hari akhirat, serta mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat, dan mereka tidak takut melainkan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka termasuk dalam kumpulan orang mendapat hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, yang dihormati Tuan Imam kita, mana pun Tuan Imam kita ni? Kan? Okey, pemuda. Soalnya Tuan Bilal, kemudian pengurusi surau, jawatan kuasa surau, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Taala kerana dapat bersama malam ini untuk kita sambung pengajian kita sifat 20 ke arah memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bab yang ke-15. Bab yang ke-15, insya-Allah. Baik. Pesan-pesanlah sahabat lain tu yang tak ada tu. Takut nanti ranking kat sini kehadiran turun berbanding dengan tempat lain. Saya punya tempat ngajar tu banyak daripada setiap malam tu ada. Daripada malam Isnin sampailah malam Ahad ada kuliah. Kan? Takut nanti topik ni rankingnya jatuh ke bawah. Kehadiran kurang. Tak sampai, ada 10 orang. Tak sampai. Itulah tu. Pentingnya istiqamah. Mengaji ni kena istiqamah. Tak istiqamah nanti tu yang saya cakap dulu. Dia sama ada guru dia hilang ataupun anak murid dia hilang. Dia kalau tak istiqamah sama ada guru hilang atau anak murid hilang. Sekarang ni guru ada, anak murid hilang.
Okey, cuba kesanlah ke mana pergi nak boleh tu yang hilang. Kesan di mana dia? Okey. Supaya pengajian kita ni macam biasa balik, insya-Allah. Baik, insya-Allah kita sambung ke surat 119 bab yang ke 15. Tajuknya dari hal nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi salatu wassalam. Dari hal nabi-nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Di antara perkara-perkara yang harus bagi Allah Ta'ala ialah mengutuskan rasul-rasul alaihi salatu wassalam. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutuskan sekalian rasul alaihi salatu wassalam itu adalah demi kemurahannya. Demi kemurahannya Allah, bukan sebagai wajib. So mana tak wajib pun Allah Ta'ala utuskan para nabi dan rasul ni. Tapi bila ada nabi dan rasul, wajiblah kita ikut. Wajiblah kita ikut arahan dan juga perintah nabi dan rasul. Okey. Sebenarnya bukannya sebagai wajib, kerana tidak ada sesuatu pun yang wajib atas Allah, sebagaimana yang telah lalu perbicaraannya. Kemudian di antara perkara-perkara yang wajib diitikadkan oleh sekalian mukallaf lelaki dan perempuan itu bahawa makhluk yang paling utama segala makhluk ialah siapa? Junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah dikatakan sebagai semulia-mulia makhluk. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab Nabi itu dikatakan sebagai kekasih Allah, Habibullah, kekasih, kan? Baik. Sedangkan nabi-nabi lain macam mana? Nabi-nabi lain juga mendapat juga kemuliaan daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Nabi Muhammad SAW lebih lagi mendapat kemuliaannya. Kalau umat Nabi Muhammad SAW melakukan dosa dan juga maksiat, Allah Ta'ala boleh menangguhkan azab pada mereka. Tetapi bagi umat-umat yang lain yang terdahulu daripada kita, mereka diturunkan azab yang keras, dengan azab yang keras. Itu bezanya umat Nabi Muhammad dengan umat Nabi yang sebelumnya. So maknanya kena kita banyak bersyukur kerana jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayanglah tuan-tuan kalau kita hidup dalam dunia ni begitu lama, sampai kita hidup sampai 70 tahun, 50 tahun kita hidup dalam dunia ni, tapi kita tak kenal pun junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal pun. Macam mana tak kenal? Sebab kita tak pernah ikut arahan dia. Allah Ta'ala suruh kita contohnya memakmurkan rumah Allah, datang ke masjid dan surau, tapi kita tak pernah jejak pun. Tak pernah jejak pun. Walaupun rumah kita kadang-kadang kan beberapa kaki je daripada rumah Allah, daripada masjid dan surau, tuan-tuan. Kita tak pernah datang jenguk. Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu ialah Nabi atau Rasul yang selalu melazimi di masjid ataupun di dalam rumah Allah Ta'ala. Nabi Muhammad SAW contohnya kalau Nabi itu, kalau Nabi nak pergi bermusafir contohnya kan, Nabi akan sembahyang sunat dahulu di masjid. Begitu juga kalau Nabi pulang daripada musafir, daripada medan perang, Nabi akan ke masjid dahulu. Nampak? Nabi akan sembahyang sunat di masjid. So nampaknya kecintaannya Nabi itu kepada rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga ketika Nabi berhijrah. Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Apa yang dahulu dibina oleh Nabi? Masjid kan? Masjid Quba kan? Rumah Allah Ta'ala yang bina sekali. Itu maknanya pentingnya rumah Allah Ta'ala itu pada kita. Tapi sayangnya di kalangan manusia ni tidak pernah ada yang menjenguk rumah Allah Ta'ala tu. Dia datang ke rumah Allah Ta'ala bila? Hanya waktu dia kematian saja. Waktu mati dah jadi mayat, dah jadi jenazah, barulah orang bawa masuk dalam masjid ataupun dalam surau untuk disemayangkan. Untuk disemayangkan, semayang jenazah nama dia. Selagi mana dia tak meninggal, selagi itu dia tak akan melangkahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tuan-tuan hati kerasnya manusia ni. Tapi walaupun itu Allah Ta'ala masih lagi tidak berikan azab kepada mereka, tidak sebagai umat-umat yang terdahulu daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sampai macam umat Nabi Lut alaihissalam itu, sampai bumi Lut itu kan diangkat naik langit oleh para malaikat.
Kemudian bumi itu diterbalikkan dan dilontarkan ke bawah. Kemudian dihujani dengan hujan batu daripada langit. Wa amtarna mataran minas sama, hijaratan minas sama. Kami lontar pada mereka itu dengan hujan batu daripada langit, disebabkan dosa dan juga kesalahan maksiat yang mereka kerjakan. Okey. Ada umat yang dahulu itu, contoh umat Nabi Muhammad Musa alaihissalam, ada yang diutuskan dengan dengan belalang-belalang. Belalang, lepas tu diturunkan kepada mereka itu belalang yang begitu banyak. Kemudian ini umat Bani Israel lah. Wa asanna alaihim jarad, kami utuskan pada mereka tu belalang, lepas tu dengan kumal, dengan kutu-kutu, kemudian dengan dafadek, dengan kata-kata, kemudian dengan darah, mana air yang diminum itu menjadi darah. Okey, begitulah bentuk azab yang mereka terima berbanding dengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kita kena berbangga lah. So macam mana kita nak bangga? Datanglah ke rumah Allah, kan? Jomlah rumah Allah. Nabi membina rumah Allah. Nabi kan mengajak umatnya membina masjid dan juga surau untuk dimakmurkan. Baik, kemudian dan di antara perkara-perkara yang wajib ditingkatkan oleh sekian mukallaf, lelaki dan perempuan, bahawa makhluk yang paling utama ialah junjungan Nabi Muhammad SAW. Betul tak? Itu sebabnya kita digalakkan berselawat kepada Nabi SAW. Man shalla alayya maratan sallallahu biha asyara. Barang siapa berselawat kepadaku dengan sekali selawat, maka Allah Ta'ala akan berselawat kepadanya dengan 10 kali selawat. Seterusnya dan berikutnya ialah ulul azmi. Ulul azmi yang lain. Mana ulul azmi? Ialah seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam. Okey, ini dikatakan sebagai ulul azmi selain daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah makna ulul azmi? Ulul azmi ialah satu jawatan ataupun pangkat dan kedudukan yang mana para nabi dan rasul ini mempunyai kesabaran yang sangat tinggi lah. Kesabaran mereka itu sangat tinggi berbanding dengan nabi-nabi yang lain, tuan-tuan. Habis nabi lain macam mana? Sabar tak? Sabar juga. Contoh Nabi Ayub alaihissalam, sabar kan? Tapi dia tak termasuk dalam ulul azmi tu. Dia tak masuk pun. Tapi dia tetap nabi yang sabar. Nabi Ayub. Kan Nabi Ayub tu ditimpa oleh penyakit yang teruk, sehingga kan isteri dan juga anak-anaknya jauh meninggalkan dia. Dia tinggal seorang. Kan dia diserang oleh penyakit macam penyakit kusta lah betul. Dia banyak, dia punya daging-dagingnya habis luruh dagingnya, sehingga ada yang mengatakan yang tinggal tu hanya dia punya lidah aja. Lidah saja masih tidak dimakan oleh ulat. Kan? Jadi ketika ulat nak makan lidah dia, maka dia kata kepada Allah Ta'ala, ya Allah Ta'ala, ya wahai Tuhanku, janganlah engkau izinkan ulat ini makan aku punya lidah. Kalau dia makan aku punya lidah ni, setelah itu aku tidak dapat berzikir daripada Allah. Setelah itu aku tak dapat berzikir. Baik. Jadi akhirnya kan ulat tadi pun tak makan. Sehinggalah kan Allah Ta'ala takdirkan kepada dia, perintah Nabi Ayub AS supaya menghentakkan kakinya ke lantai. Hentakkan kaki ke lantai. Bila dia hentakkan kaki ke lantai, maka terpancarlah air daripada lantai tadi, dan Allah Ta'ala perintah Nabi Ayub supaya mandi dengan air tadi. Bila dah mandi, maka kembalilah semula Nabi Ayub AS, tubuh badannya kembali segar semula lah. Kembali balik. Itulah kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Nabi Ayub AS, walaupun dia seorang yang sabar, tetapi dia bukan termasuk dalam kumpulan ulul azmi itu. Malahan Nabi Ibrahim yang mendapat kedudukan ulul azmi, Nabi Musa AS, kemudian Nabi Isa AS, dan Nabi Nuh AS. Okay? Kemudian Nabi Musa pula kan antara nabi yang banyak disebutkan dalam Quran. Sejarah dan juga kisah dia banyak disebut dalam Quran. Banyak surah yang mengupas berkenaan dengan Nabi Musa AS. Nabi Isa AS ada juga, tapi tak banyak sangatlah. Nabi Nuh pun begitu juga, dan juga Nabi Ibrahim dan kisahnya anaknya Nabi Ismail AS kan. Ada disebutkan kisahnya dalam Quran.
Kemudian taraf kedudukan, keutamaan masing-masing adalah mengikut tertib susunan yang tersebut. Ulul azmi itu 5 orang semuanya, iaitu Nabi Muhammad SAW dan 4 lagi yang tersebut di atas. 4 tadi yang sebut tadi, iaitu Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Nuh dengan baterainya kan, kisah Nabi Nuh dengan batera tadi. Ni termasuk dalam kumpulan ulul azmi. Dan jumlah inilah yang sahihnya. Tetapi ada juga orang kata bilangan ulul azmi itu lebih ramai pada itu lagi. Ada pula pernah menyatakan bahawa bilangan ulul azmi itu lebih dari itu lagi. Kemungkinan Nabi Ayub pun masuk jugalah, dengan kesabaran dia kan. Begitu juga Nabi Yusuf pun kalau ikut Nabi Yusuf pun sabar juga. Seorang Nabi yang sabar. Dia dilontarkan, dicampakkan oleh saudara-saudaranya, abang-abangnya dalam perigi. Kan dalam perigi buta, kalau tuan-tuan baca kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ada satu surah namanya surah Yusuf alaihissalam kan. Macam mana Nabi Yusuf itu diuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesabaran dia. Kan ditinggalkan dalam perigi itu sehingga ditemui oleh seorang oleh orang-orang pedagang, orang-orang pengembara ataupun pedagang menjumpai mereka Nabi Yusuf alaihissalam kan, dan dibawa ke Mesir. Sedangkan masa itu Nabi Yusuf alaihissalam dia tinggal di Palestin bersama dengan ayah dan adik-adiknya, abang-abang dia di Palestin. Nabi Yakub alaihissalam tinggal di Palestin. Jadi kejadian itu berlaku di Palestin. Bila mereka ditemui oleh pedagang, bila dia mengenal, maka pedagang tadi ambil bawa ke Mesir. Dan dibeli oleh Raja Mesir kan. Jadikan sebagai anak angkat pada tadi. Nampak tak tuan-tuan? Kemudian Nabi Yusuf juga diuji dengan Zulaikha. Zulaikha kan? Ibu angkat dia sendirilah. Ibu angkat sendiri. Tergoda dan terpegunlah dengan ketampanan kan anak angkat dia tadi. Sehingga kan dia banyak kalilah cuba menggoda Nabi Yusuf alaihissalam untuk mengajak benda tidak elok, tapi Allah Subhanahu Wa Taala memelihara Nabi Yusuf alaihissalam, maka dia tidak terjerumus dalam perkara dosa dan juga maksiat. Nampak tak? Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam juga diuji dengan pelbagai ujian yang lain, dimasukkan dalam penjara kan, duduk dalam penjara kan tak? Kemudian terpisah pula dengan ayah, dengan ibu dia. Bayangkanlah tuan-tuan, kita sendiri lah tuan-tuan, kita duduk jauh daripada ahli keluarga kita, daripada ayah dan juga ibu kita. Kita teringat tak dengan ayah dengan ibu kita tuan-tuan? Mesti teringat punya. Walaupun kita mendapat sayang daripada keluarga angkat kita. Kita pergi merantau jauh-jauh dan kita tinggal dengan keluarga angkat kita tuan-tuan. Walaupun kita diberi layanan yang begitu baik oleh keluarga kita, tetapi kita masih lagi ingat kepada ayah dan juga ibu kandung kita sendiri. Akan rindu dendam dengan ayah dan ibu sendiri. Rindu sangat. Begitu juga dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Tinggal jauh di Mesir, berbanding dengan Palestin kan jauh jaraknya. Mustahil tuan-tuan, ingatan dia tu terhapus daripada tak ingat pada ayah dan ibu dia sendiri. Saya pun tuan-tuan mengaji di Aceh dulu 5 tahun kan. Walaupun kita ni ada keluarga angkat kita di situ, tapi kita ingat lagi dengan keluarga kita di sini, ingat lagi. Sebab jarang balik kan, kerana menumpukan pada pengajian pelajaran. Semana susah kita nak buat ingatan terhadap ibu kandung dan ayah kandung sendiri. Kalau orang tu lupa tu tak tahu nak cakap lah. Kalau ada orang tu lupa, ketiga, kalau anak-anak, contoh suami atau isteri bercerai kan, ada satu keluarga bercerai suami isteri. Kemudian bila dah suami isteri bercerai, maka ada meninggalkan anak. Jadi bila suami dah bercerai, isteri bercerai, masing-masing bawa diri. Seorang bawa diri ke utara, seorang bawa diri ke selatan. Anak tinggal dengan keluarga. Sampai ke anak pun kadang tak kenal mak ayah dia. Tapi dalam masa yang sama, anak tetap mahu mencari mak dan ayah kandung dia sendiri. Nampak? Tetap nak cari. Mana boleh mak ayah kandung kan? Sampai kan orang kata buat dulu kan jejak kasih kan. Ingat tak dulu yang TV3 buat jejak kasih kan? Sekarang dah tak ada dah. Dulu buat jejak kasih sampai kadang-kadang ada yang 30 tahun tak pernah jumpa, 40 tahun tak pernah jumpa. Bila jumpa tu, ya Allah tuan-tuan, dan inilah macam lagi lah tengoklah TV tu kan.
Masya-Allah tuan. Itulah kesan daripada kata kekuasaan Allah Taala berlakunya perpisahan begitu. Baik. Kemudian selepas itu ketua-ketua malaikat ialah seperti Jibril alaihissalam, Mikail alaihissalam, Israfil alaihissalam, Izrail alaihissalam. Ni dah masuk malaikat pula. Sepatutnya tak ada malaikat situ. Sebab kita bincang tentang Rasul je. Baik, kemudian Allah SWT pernah menyokong kebenaran Rasul-Rasul itu dengan mujizat-mujizat dan memberi keistimewaan yang khusus kepada Nabi Muhammad SAW menjadi penutup Rasul, yakni Rasul yang paling akhir yang tidak ada Nabi dan Rasul kemudian daripadanya. Tak ada lagi. Kalau ada orang mengaku sebagai Nabi dan Rasul itu pembohong lah. Pembohong. Malahan pada zaman para sahabat pun ada juga mengaku sebagai Nabi Rasul seperti Musailamah Al-Kazab. Musailamah Al-Kazab. Dia ni pernah mengaku sebagai Nabi dan Rasul selepas daripada kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Memanglah tuan-tuan, bila Nabi dah wafat menjadi satu cabaran kepada para sahabat. Cabaran yang besar. Kalau Nabi waktu ada senang. Senang kan, apa-apa masalah rujuk dengan Nabi. Bila Nabi dah tak ada, kan ada di kalangan para sahabat, di kalangan orang kata orang masuk Islam masa itu, mereka itu murtad, keluar daripada Islam. Contohnya mereka tak nak bayar zakat lagi. Kenapa? Kerana Nabi dah wafat, tak ada lagi. Ada yang mengaku sebagai Nabi Rasul seperti Musailamah Al-Kazab itu. Ini antara cabaran yang perlu dilakukan oleh para sahabat seperti Sayyidina Abu Bakar dan sebagainya, Sayyidina Umar. Mereka mengambil tindakan dengan memerangi golongan-golongan yang murtad, yang keluar daripada Islam itu. Baik. Kemudian mujizat-mujizat ini ialah keistimewaan Allah Taala bagi pada Nabi Rasul. Berbeza dengan sihir. Sihir ialah kelebihan-kelebihan yang Allah Taala bagi kepada orang-orang yang derhaka kepada Allah. Itu dikatakan sebagai sihir. Mereka menggunakan perantaraan sama ada jin, syaitan dan sebagainya untuk memusnahkan kehidupan orang yang lain. Okey? Mujizat ni dia bukan sihir. Kalau sihir, contohlah apa yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika berlaku kata perbalahan, kata perlawanan di antara Nabi Musa alaihissalam dengan kata ahli sihir, Firaun, ahli sihir Firaun. Kan? Ketika Fir'aun laknatullah minta kepada Musa, wahai Musa, dia kata, naklah kamu beriman kepada aku dan tinggalkanlah kamu beriman dengan Tuhan kamu itu. Maka Nabi Musa kata, tidak, saya tetap beriman dengan Allah Ta'ala dan aku tidak akan percaya tiada Tuhan pada engkau. Maka Fir'aun laknatullah, orang kata, memanggil dia punya ahli sihir tadi, kan, dan minta supaya kata mencipta sihir untuk memerangi Nabi Musa alaihissalam, lawan Musa ni. Kan? Kerana pada masa itu tuan-tuan, golongan sihir memang popular, memang hebatlah pada masa itu. Mana golongan sihir ni sentiasa mendapat tempat, terutama sekali seperti kepada Firaun contoh dia. Jadi Firaun menggunakan sihir tadi tujuannya salah satunya untuk mendapatkan kuasa. Mendapatkan kuasa dan untuk kekal dalam kuasa dia. Dia gunakan sihir. Tapi ialah kan bila berlakunya kata perlawanan di antara ula-ula ahli sihir tadi dengan ula yang betul, yang ula mujizat ni ula yang betul, bukan ula macam sihir. Sihir ni dia macam halimunan macam tu je. Tu sebabnya orang menyilat mata tu ialah orang tu menyulap mata kita, menyulap kata kita. Kan, ahli silap mata dia menyilapkan mata kita. Ahli silap mata, nama je ahli silap mata, dia menyilapkan mata kita. Kita nampak seperti orang tu dipotong tapi orang tu tak potong pun. Orang tak dipotong. Kadang-kadang ada dua orang dalam kotak tu kan, kita nampak macam orang tu dipotong tapi tidak dipotong pun. Jadilah mata kita disulap. Malahan kadang-kadang ahli sihir ni, ahli silap mata ni, dia buat satu tu dengan cepat. Dia buat dengan cepat dan pantas sehingga kan kita tak nampak kan perubahan yang dia buat tadi. Kita ingat kan betul-betul berlaku, tapi sebenarnya tak berlaku pun, tak ada berlaku pun. Macam itulah kecepatan mereka terlibat dalam. Jadi
dalam perlawanan tadi, maka ahli sihir tadi mencampakkan dia punya batang-batang kayu tu, dicampakkan ke lantai, maka akhirnya menjadi ular yang merayap-rayap itu. Kemudian Allah Ta'ala pun perintah pada Musa AS, wahai Musa, janganlah kau takut, kau ambillah tongkat tadi, kau campakkan ke lantai. Maka bila campak ke lantai, maka menjadi ular yang besar. Bukan ular halimunan, bukan ular hayalan. Kalau ular hayalan sudah tentu dia tak boleh memakan ular tadi, ular yang halimunan itu, ular yang disihir tadi. Tapi ular tadi boleh memakan pula, menghancurkan ular yang sihir tadi, kerana dia hanyalah bentuk halimunan saja. Itulah perbezaan antara mukjizat dengan benda-benda sihir yang digital. Tapi sihir juga berat juga sihir. Kerana banyak di kalangan, walaupun zaman sekarang zaman moden, tapi masih lagi ramai di kalangan manusia ni yang menggunakan sihir-sihir penunduk, sihir-sihir untuk menghancurkan orang lain, sihir-sihir untuk memisahkan suami isteri dan sebagainya. Masih banyak yang berlaku, tuan-tuan. Baik. Kemudian, dan menjadikannya syariat tidak akan luput atau dimasukkan sehinggalah kepada penghabisan zaman. Adapun Nabi Isa AS, kemudian daripada turunnya semula kelak akan memerintah dengan ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Isa pula, tuan-tuan, sekarang ni dia naik ke langit. So akhirnya turun. Ada yang turun di atas kubah satu masjid di Damsyik. Dia akan turun situ. Apa tujuan turunnya? Tujuannya tadi untuk membunuh Dajjal. Untuk membunuh Dajjal. Dajjal pula bila tahu yang dia ni akan dibunuh oleh Nabi Isa AS, maka dia berpura-pura soleh. Berpura-pura soleh. Dia mengajak orang-orang ramai supaya untuk solat, dia kata. Dia melaungkan, ada menyatakan bahawa dia melaungkan azan dan qamat. Kemudian dia bagi semua orang untuk mendirikan solat. Sedangkan waktu tu waktu duha. Waktu tu waktu duha. Bukannya waktu subuh, bukannya waktu zuhur dan sebagainya. Waktu tu waktu duha. Untuk apa nak azan? Jadi dia tahu, sebenarnya dia tahu bahawa Nabi Isa AS telah pun turun dan Iblis itu nak bunuh dia. Memang target Nabi Isa itu nak bunuh Dajjal itu, kerana Dajjal itu banyak buat kerosakan ke bumi. Banyak di kalangan manusia yang terpengaruh dengan Dajjal. Sebabnya kan ada Nabi hadis menyatakan bahawa kalau kita nak selamat daripada fitnah Dajjal, maka lazimlah kita membaca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga ayat 10. Ayat 1 hingga ayat 10 kita lazimkan baca dan kita amalkan surah Al-Kahfi. Tujuannya supaya kita terhindar daripada gangguan Dajjal. Kerana Dajjal ni dia satu bentuk tipuan. Dia tipuan. Pada keningnya tertulis perkataan kafara, kafir. Kemudian dia bawa syurga dan neraka di tangan dan kiri dia, kanan dan kiri. Yang syurga tu neraka, neraka tu syurga. Neraka tu syurga, syurga tu neraka. Bagi orang yang tak faham, dia ingat tu syurga. Kemudian pada masa itu pula banyak tanaman-tanaman, makanan-makanan semuanya habis, rosak, hancur. Makanan tak ada makanan. Kan jadi Dajjal ni bawa roti, tuan-tuan, dia bawa roti. Roti itu dipelawa kepada manusia, orang ramai, supaya mengambil roti tadi untuk jadikan makanan. Sebenarnya tadi itu semua perangkap daripada Dajjal lah, untuk menipu manusia, tuan-tuan. Itu kisah Dajjal. Kan? Kemudian Dajjal pula cuba melarikan diri. Ketika dia tahu dia punya rahsia tu telah terbongkar, maka Dajjal cuba melarikan diri, tapi tidak melarikan diri. Dan akhirnya Dajjal itu telah pun dibunuh oleh Nabi Isa AS dengan sebatang tombak yang diperbuat daripada emas, kata silap saya. Satu tombak yang dibuat pada emas, dan tombak itu dibaling pada dia, maka kenalah pada hati dia. Kena hati dan dia mati. Dajjal akhirnya matilah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak orang yang dah hancur, rosak disebabkan oleh fitnah Dajjal. Binasalah. Yang terpaling akidah ramai. Kenapa? Kerana telah tertipu dengan Dajjal. Baik, kemudian ada juga orang berkata beliau akan mengambil sendiri hukum-hukum daripada Quran dan Sunnah. Dan ada pula yang berkata beliau akan pergi ke kubur Asy-Syarif
Kubur Asy'ariyah ialah kubur Rasulullah SAW di Madinah, lalu mempelajarinya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ni ada riwayat menyatakan begitulah, mana Nabi Isa AS itu dia akan turun pada langit bila dah ada bunuh Dajjal, dia pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun menyatakan ini dia pergi mencari kubur Rasulullah SAW dan mempelajari hukum makan daripada baginda Rasulullah SAW, kerana syariat Nabi Isa AS masa itu tidak boleh lagi digunakan. Yang boleh digunakan ialah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi Isa alaihi salam. Okey. Kemudian ada pula bab menyatakan bahawa kubur yang terdapat, yang kubur yang kosong yang ada pada sebelah daripada makam Rasulullah SAW itu ialah kubur untuk Nabi Isa AS. Sebab ada kubur yang satu lagi masih kosong sebelah daripada Nabi, kubur daripada Nabi ialah kubur Sayyidina Abu Bakar. Sebelah kubur Sayyidina Abu Bakar ialah Sayyidina Umar. Sebelah kubur Sayyidina Umar tu kosong, tapi ada kubur tapi tak kosong. Ada pendapat menyatakan bahawa kubur itu disediakan untuk Nabi Isa AS besok. Sebab itu tidak, wallahu alam. Kemudian pernah juga dimasukkan setengah syarak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu dengan sesetengah yang lain. Okey, misalnya dimasukkan hukum wajib perempuan yang mati suaminya itu bereddah selama setahun. Dalam Quran dan dia ada satu ayat namanya ayat nasih dan mansukh. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ma nansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin aw misliha. Ma nansah min ayatin aw nunsiha, mana-mana ayat yang kami nasahkan, kami nasah ni mana kami batalkan akannya, maka kami akan datangkan dengan ayat yang serupa-nya ataupun ayat lebih baik padanya. Ma nansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairinha aw misliha. Ayat dalam surah Baqarah. Mana dalam Quran tu ada ayat yang dikatakan sebagai ayat nasih ataupun ayat mansukh, yang mana hukum-hukumnya boleh bertukar. Contohnya dalam bab mengatakan menghadap kiblat. Bab menghadap kiblat, asalnya menghadap kiblat ni ialah menghadap kiblat ke Baitul Muqaddis, ke Baitul Muqaddis, Masjidil Aqsa kan, menghadap situ. Kemudian bila turun perintah ayat menyatakan bahawa kena tukar kiblat, maka Nabi dengan para sahabat tukar kiblat. Masa tu riwayatkan menyatakan sembahyang zuhur, Nabi para sahabat tengah sembahyang. Jadi 2 rakaat menghadap ke Muqaddis, kemudian 2 rakaat lagi berpusing menghadap ke arah Masjidil Haram di Mekah. Saya qulu subha minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahi masyriq wal maghrib yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Ini ayat berkenaan dengan kata penukaran kiblat, penukaran bilad. Bila orang kafir kan, bila orang Yahudi tahu bahawa Nabi Muhammad SAW tadi menukar kiblat, jadi mereka pun bertanyalah dengan Nabi, ya Muhammad, kenapa kau tukar kiblat? Maka Nabi kata, bagi umat Allah tu timur dan barat. Timur dan barat terpulang pada Allah lah, sama ada nak menghadap Baitul Muqaddis ke ataupun nak menghadap ke Masjidil Haram ke, itu adalah arahan daripada Allah Subhanahu wa taala tentang. Okey, dalam Quran juga ada ayat-ayat yang tidak ditulis lagi. Ayat yang tidak ditulis tapi hukumnya masih berlaku. Ayatnya tidak ditulis tapi masih hukumnya masih berlaku. Ayat apa tuan-tuan? Contohnya ayat zina. Rejam, ayat rejam kepada penzina. Wazaniyatu wazani kan, wazani wazaniyatu wazani kan, orang-orang yang berzina sama ada lelaki dan perempuan maka naklah direjam. Parjumu alaihimal battah, tersilap saya kan, orang-orang yang berzina sama ada lelaki dan perempuan maka naklah direjam kan, sebagai satu hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. So maknanya dalam Quran memang sekarang ni memang tak ada pun ayat tu, tapi hukumnya masih berlaku. Okey. Parjumuhumal batah.
Okey, farjumuhuma battah. Okey. Okey, insya-Allah. Nanti kalau saya ingat kadang lupa dah ya. Wazani wazani farjumuhumal battah. Orang laki-laki yang berzina sama ada lelaki ataupun perempuan, maka hendaklah direjam. Hendaklah direjam. Farjumuhumal battah. Okey. Kemudian kita lihat lagi contoh lain ialah seperti iddah bagi perempuan yang mati suami. Kalau pada hukum yang sebelum ini, kalau mana-mana perempuan yang beriddah, maka dia nak beriddah selama setahun. Okay? Suami yang mati, maka dia kena beriddah selama setahun, dengan diganti dengan wajib beriddah selama 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Sebelum ni kena beriddah setahun. Kalau beriddah setahun lama juga, poni juga perempuan. apalagi kalau ada contoh lelaki yang minat dengan dia kan. Ada lelaki yang kenen-kenen ke dia lah. Nak berminat dengan perempuan tadi, tapi sebabkan oleh hukum menyatakan kena beriddah selama tahun, terpaksalah tunggu setahun. Lelaki pun terpaksalah tunggu setahun. Sedangkan tuan-tuan 3 bulan 4 bulan kadang tak boleh tahan, apalagi setahun. Kadang-kadang datang yang bau bercerai kan, yang bau bercerai. Kadang-kadang bau berapa hari bercerai, dah datang ke pejabat agama nak minta nikah dengan orang lain lah. Sedangkan baru saja bercerai di mahkamah. Nampak tak? Bukan kita orang nak nikah ni, bukan kita nak larang kan. Kita tak larang orang nak nikah, tapi ikutlah syarat-syarat dan prosedur dia. Kenalah habis tunggu. Kalau ikut prosedur kita, macam lelaki yang nak berkahwin kan, macam sijil nikah kita tak akan bagi kepada lelaki yang baru bercerai selagi mana dia punya bekal isteri tu belum habis iddah. Kita tak akan nak sijil nikah dibagi pada mereka. Kita tahan dulu. Saya sijil cerai kita tak keluarkan sehingga perempuan tadi bekal isteri dah habis iddah. Contohnya 3 kali suci kan, salah satu kuruk 3 kali suci, dah habis 3 kali suci, baru kita bagi sijil cerai kepada lelaki dan juga perempuan tadi. Kenapa begitu? Kerana kalau ikutkan lelaki tu dia masih ada hak untuk rujuk semula dengan bekas isteri yang telah ceraikan tadi. Dia ada hak. Kalau ikut peraturan mahkamah, memang mahkamah tidak benarkan sijil cerai itu dibagi kepada lelaki tersebut selagi mana isterinya belum habis iddah. Tapi kalau contohnya talak 3, biasanya kita bagi cepatlah. Sebab memang dia tak boleh nikah lagi dengan bekas isteri tu. Tak boleh nikah, tak boleh rujuk lagi lah. Namanya bain kubra. Bain kubra mana bain atau talak 3 talak yang tidak boleh dirujuk semula. Kalau macam pasah dia namanya bain sukra. Bain dia ada 2. Dia ada talak rinci, dia ada talak bain sukra dan ada talak bain kubra. Kalau talak bain sukra ini ialah seperti talak dalam bentuk talak khulu ataupun pasah nikah. Khulu ataupun pasah nikah. Okey. Ini dikatakan sebagai talak bain sukra. So maksudnya kan pasangan tadi tidak boleh rujuk dalam masa iddah. Tapi bila habis iddah, pasangan ini boleh kahwin semula. Bila dah habis iddah perempuan tadi. Tetapi dengan akad nikah yang baru. Okay, kalau talak raj'i, kan talak raj'i itu ialah talak 1 ataupun talak 2 yang diucapkan oleh lelaki, kemudian bila perempuan tadi masih dalam iddah, bekas suami tadi ada hak untuk rujuk semula.
ada hak untuk rujuk semula selagi mana perempuan tu belum habis iddah dia. Itu dia katakan talak rajim. Okey, satu lagi talak bain kubra. Talak bain kubra ni ialah seperti talak 3. Talak 3 memang tidak boleh tak boleh rujuk dan tidak boleh nikah semula. Kecuali perempuan yang telah ditalak tadi berkahwin dengan lelaki lain. Berkahwin dengan lelaki lain, kemudian lelaki lain tadi telah pun bersetubuh dengan dia, kan? Kemudian lelaki kedua tadi menceraikan dia. Bila dah diceraikan, kemudian perempuan tadi beredah. Bila perempuan tu dah beredah, maka barulah dia boleh berkahwin semula dengan lelaki yang pertama. Itu yang dinamakan sebagai bain kubra. Bain kubra, faham kan? Betul tak? Seperti perempuan yang mula'anah. Perempuan mula'anah ialah perempuan yang dilaknat. Kan ada satu bab dalam bab kemah kahwin, dalam bab kahwin ialah namanya bab li'an. Bab li'an ini ialah apabila suami isteri bersumpah bahawa contohnya kalau lelaki itu bersumpah dia menafikan anak yang terdapat dalam kandungan isteri dia. Kemudian isteri pula bersumpah menyatakan bahawa itu anak suami dia. Setelah kedua-dua tadi bersumpah, kan, namanya sumpah li'an, kedua-dua tadi pasangan tadi itu tidak boleh lagi bersama-sama selepas itu. Itu dikatakan sebagai bain kubra juga. Tak boleh lagi bersama-sama. Malahan sampai bila-bila tak boleh bersama-sama. Abadan abadin, selama-lama tak boleh. Kalau talak 3 tadi boleh lagi, tapi dengan syarat perempuan tadi berkahwin dengan perempuan lelaki yang lain, kemudian lelaki lain tadi bersetubuh dengan dia, merasai akan nikmat dia, kemudian lelaki kedua tadi menceraikan dia, tetapi dengan syarat lelaki pertama itu tidak mengupah lelaki kedua itu. Sebab ada yang mengupah, kan, konon dia nak orang kata kembali semula dengan lelaki pertama. Boleh, aku naklah dengan masih gila talak dengan perempuan pertama tadi, perempuan tadi kan. Sebenarnya dia mengupah dengan seorang lelaki supaya berkahwin dengan bekas isteri dia. Bila dah upah, nanti kau coraikan, kan? Coraikan, lepas besok dapatlah aku nikah semula dengan bekas isteri aku, gitu kan. Kalau mengupah si muhalil, mana yang tukang menghalalkan, orang itu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengupah tidak boleh. Okey? Walaupun kan dia nak semula dengan bekas dia, tapi dia telah mengupah orang lain, maka hukumnya haram. Baik tuan-tuan, so maksudnya misalnya dimasukkan hukum wajib perempuan yang mati suaminya itu beredah selama setahun dengan digantikan wajib beredah selama 10 hari. Ini bagi perempuan yang kematian suaminya. Bagi yang tidak kematian suami adalah seperti biasalah. Contohnya 3 kali suci. Dah habis 3 kali suci, maka barulah benar berkahwin dengan lelaki yang lain. Okey. Tapi yang ialah 4 bulan 10 hari pun lama jugalah bagi seseparuh golongan perempuan. Apalagi contohnya ada lelaki lain pula minat dengan dia. Bekas pakwa dia dulu kan, bekas pakwa dia tadi sentiasa mengintai kan. Lalu mendoakan supaya suami perempuan ni mati copet. Mati copet suami perempuan tu. Tujuannya supaya dapat berkahwin dengan bekas makwa dia. Masya-Allah tuan-tuan. Tetapi dengan kejadian kemasuan ini tidaklah berarti syariat itu menjadi kurang. Jadi walaupun orang kata telah dimasukkan daripada beredah setahun kepada beredah selama 4 bulan 10 hari, tetapi syariat itu bukan makna syariat itu dah kurang, tak ada. Syariat tetap dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Edah kena berlaku juga. Kenapa pentingnya edah kepada perempuan? Kenapa perempuan perlu beredah? Kenapa perempuan perlu edah? Supaya jangan bercampur air mani bekas suaminya dengan air mani suami yang baru. Dan kalau terjadi anak kepada perempuan tadi, dia mengandung, so anak ni dengan siapa nak dinasabkan? Nak dinasabkan kepada bekas suami kita ke ataupun dengan suami yang baru? Itu sebabnya syariat menyatakan perlunya edah.
kepada golongan perempuan. Itu kelebihan Allah Ta'ala bagi pada perempuan lah. Lelaki perlu beredah ke? Kalau ikatkan, lelaki tak perlu beredah. Lelaki tak perlu beredah, tuan-tuan. Tetapi kalau ikut peraturan, kena juga tunggu bekas isteri itu habis dah, barulah sijil cerai itu kita keluarkan. Kenapa begitu? Kerana kalau ikut di segi hukum dia, kan, dia lelaki itu sihat untuk merujuk kembali isterinya pada bila-bila masa sahaja. Nampak tak? Malahan ada juga ada menyebut salah satu 3 perkara. 3 perkara yang mana kalau seandainya kita beria-ia, maka jadi ia. Kalau kita main-main pun dia jadi ia. Salah satu jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. 3 perkara kalau kami bersungguh-sungguh, kamu bersungguh-sungguh, dia akan jadi sungguh-sungguh, dan kalau kamu main-main pun dia jadi sungguh-sungguh. Mana 3 perkara itu? Yang pertama nikah. Yang kedua talak. Dan yang ketiga ar-raj'ah, rujuk. Kalau kamu main-main pun jadi sungguh-sungguh, dan kalau kamu sungguh-sungguh pun jadi sungguh-sungguh juga. Ada 3 perkara. Faham kan, tuan-tuan? Bila? Maksud Syak? Cukup cukuplah sekadar tu pertemuan kita, insya-Allah akan sambung lagi mengetahui rasul-rasul alaihi salatu wasalam di dalam Quran. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya buka perbincangan, soalan kalau ada. Itulah kalau ikut peraturan memang tak boleh lah, kan? Kena ada sijil cerai baru boleh diproses. Mana-mana pejabat agama pun kalau tak ada sijil cerai memang tidak diproses. Entahlah borang, memang tak ada siapa nak proses. Terletak lah situ. Terletak situ, siapa nak nikahan? Siapa nak nikahan? Tak ada siapa nak nikahan. Tu terpulang lah. Kalau nak pergi sepadan, pergilah. Nikah ke sepadan lah. Tapi bila balik Malaysia pun kena juga daftarkan pernikahan tu. Kalau tak daftarkan pernikahan tu, masalah lah kemudian. Kalau cukup dia punya rukun dia, sah lah, kan? Cukup rukun dia lebih daripada 2 marhalah. Kemudian nak kata juru nikah tu, juru nikah yang dilantik oleh kerajaan Thailand, dilantik, diiktiraf oleh kerajaan sana, kan? Kemudian bila dah nikah tu ada pula orang kata sijil nikah yang telah dikeluarkan, sijil nikah yang asli yang betul, diiktiraf oleh kerajaan Thailand, barulah nikah tu sah. Kalau nikah main orang kata main suruh-suruh je, sedikit-sedikit kan, dia buang duit je lah namanya. Balik ke Malaysia tak diiktiraf pula sijil nikah tu, dah jadi masalah, kan? So mana kalau nikah pergilah ke sana. Tapi kita tak galakkan. Kalau kau tunggulah, takkanlah kau tak boleh tunggu sekejap. 3 bulan je. Dapat 3 bulan dah dapat si cerai, kau nikahlah dengan siapa yang kau nak. Ada, yelah memanglah. Memang ada yang tak sabar tu. Ada juga cakap macam tu. Kata, cik kena, boleh tak je tolong tu, kan? Kalau boleh disegerakanlah. Cakap kenapalah tuan, dia kata, alah takut nanti. Tapi kalau saya buat maksiat ni, siapa nak tanggung dia tu? Kalau aku buat maksiat nanti, dia kata, saya dengan ni perempuan ni, siapa nak tanggung? Saya cakap janganlah buat. Alah, cakap macam tu, janganlah buat. Dia pergi buat kenapa? Tak boleh je. Ya kamu pergi buat kenapa? Dululah je jauh, kan? Yang pergi dekat loket, orang kata dah 10 kili kerek baru berdua tu, tu yang jadi macam tu. Tu bodoh je jauh, kan? Jangan dihubungi perempuan tadi, kan? Ni tak ada.
Pandai dia cakap tu. Nanti kalau saya buat maksiat ni, siapa nak tanggung? Cik nak tanggung ke? Dia kata. Dia kata. Psikologi lah. Psikologi minta supaya kita keluarkan si cerai tu cepat. Psikologi dia. Tu tujuan dia. Saya cakap, janganlah buat. Yang cik buat apa? Buat. Dah tahu benda tu dosa, maksiat, kenapa buat? Tak boleh cik, dia tu. Tolonglah. Masya Allah, tuan-tuan. Okey? Boleh tuan? Lain soalan? Perempuan tak ada soalan? Maksum ni terpelihara pada dosa dan kesalahan. Maksum, para nabi itu maksum lah. Rasul ni ada juga kata khilaf kalau ulama. Nabi ni tidak maksum, ada juga berlaku khilaf. Tapi pendapat menyatakan nabi itu maksum. Rasul apa lagi? Maksum. Maksum maknanya tidak melakukan dosa dan juga maksiat kepada Allah Taala kan. Terpelihara pada dosa dan maksiat. Kalau orang kata satu lagi apa tadi? Ulul azmi ini ialah pangkat kesabaran. Sabar. Sabar dengan maksum lain. Tu ulul azmi tu beza. Kan ini ada mana nabi yang punya title ataupun tingkat kesabaran yang tinggi berbanding dengan nabi-nabi yang lain. Nabi lain tak sabar ke? Sabar juga. Atas kata nama nabi mesti ada perasaan sabar. Tapi tak samalah seperti ulul azmi itu. Okey? Wallahu alam. Okey, tak ada lagi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa lam taqabbala waskan halalan mubarakatan katsira. Wa siyana fataya alim lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala ta'rifin. Allahumma fakana bidin, Allahumma fakana bidin. Allahumma ijma'na hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan masuma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq Al-Fatih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna minkum taqabbal. Allah